kembali bersama DJ Shock sendiri anda di channel Lintah Pukang Light.km. Saya nak bercerita pengalaman COVID positif kami sekeluarga. Sebenarnya ianya bermula yang dah aku rekod adalah 27 hari bulan, iaitu 27 hari bulan rasanya hari Sabtu kot. Tapi dah aku rasa dia bermula tak sihat tu beberapa hari sebelum tu. Mungkin 25 hari bulan 3, something like that. Tapi yang dah aku betul-betul notice something different ialah something yang tak kena ialah pada 27 hari bulan. Masa 27 hari bulan tu dah aku masih lagi aktif, masak, buat vlog, buat video. Cuma bila dah habis masak, dah habis makan-makan sekeluarga tu, rasa macam tak sihat, dia lain macam terus nak melepek atas katil. So itu adalah 27 hari bulan, dan selepas itu memang terus tidak mempunyai tenaga. Dia attack kita punya sendi-sendi, badan-badan kita semua sakit-sakit, bisa-bisa lain macam. Even mata kita ni pun, kita punya urat-urat mata ni pun jadi penat, tak boleh nak buka, effort yang kita buat untuk buka mata ni pun memerlukan effort yang sangat banyak. Jadi bila kita dah kena attack sendi-sendi kita sakit-sakit ni sampai urat mata, bila kita cuba percubaan untuk buka mata ni akan membuatkan sampai kita sakit kepala. Bila sakit kepala tu teruk sangat, dan tenaga memang tidak ada, memang melepek je. Memang melepek. You cannot do anything, you cannot get up. Memang tak larat, sangat tak larat. Mula-mula kena tu dah aku ada fever, on and off fever. Dia yang peliknya ialah ada hari yang kita rasa macam kita sihat. Okey, kita turun bawah, kita buat kerja macam biasa, tapi tenaga masih tidak ada sepenuhnya, ya. Tapi lepas tu the next day melepek balik. So itu adalah apa yang dah aku rasa sepanjang kena COVID hari tu. Apa yang membuatkan fikir kena COVID sebab dah berapa hari on and off tak sihat, on and off demam. Jadi decided untuk panggil, masa tu adalah hari, rasanya 1 hari bulan kot, ingatlah. Dan masa tu malam dah, doktor memang dah tutup lah kan. Jadi terpaksalah call panggil SOS doktor, SOS tu tahu. So SOS doktor ni dia datang malam kita call 2 jam lepas tu baru disampai, dan dia lagi mahal lah sebab dia datang rumah kita. Lepas tu dia lebih daripada dia waktu malam lagi lah, dia punya harga tu mahal sikit, kita kena bayar. So basically doktor tu tanya apakah symptoms, apa yang tak kena. So dah aku describe kan. Dah aku sakit-sakit badan, perut memulas, sakit kepala, demam, kena ambil temperature. Jadi dah aku monitor temperature ku, ianya dalam temperature dalam 39 degree, which is high fever lah kan. So bila dia check, dia kata simptom semacam COVID, tapi it can be a winter virus. Tapi untuk lebih selamat, dia kata dia bagi prescription untuk pergi buat COVID test. Okay, buat COVID test. Sebenarnya the next day pergilah cari lab untuk buat. Ini pun satu hal yang sangat menduga juga, mencabar. Pergi sini punyalah banyak lab dekat town kita orang ni, tapi lab yang dah aku pernah buat COVID test tu dah aku pergi, apparently orang yang in charge, hanya seorang saja yang in charge untuk buat COVID test tu, dia sakit, and I think dia kena COVID. Jadi dia stop bekerja dan tak ada orang replace. Bila call tempat-tempat lain tak berangkat, something like that. Jadi in the end aku pergi farmasi dekat town sebelah lagi. Farmasi tu boleh buat immediate test, tapi ianya genetic test saja, bukannya PCR punya test. Bukanlah detail maksudnya, tapi dia hanya boleh tahu kalau positif atau negatif. So buat test kat situ, apparently positif. Dah aku positif COVID. That was on the 1st April. Masa tu hari persekolahan, hari sekolah lah masa tu, Jet sekolah, Ida sekolah. Tapi masa pergi buat test tu dah nak masuk tengah hari, Ida balik lunch. So Ida kata kalau sesiapa ada kontak COVID tak boleh pergi sekolah. So dia pergi sekolah pagi, petang tu tak pergilah. And then I had to call sekolah, semua kontak, sekolah Jet, sekolah Ida kata dia kontak ada touch dengan orang atau berdekatan dengan orang yang kena COVID. Jadi tak boleh pergi sekolah lah kan. Memang tak boleh kalau kat sini. Kalau you ada family ke ataupun orang pernah
in touch dengan orang yang kena COVID tak pergi sekolah. So call sekolah and then pergi sekolah Jade directly, ambil dia balik, kutip anak aku balik sekolah. Si Jade masa tu jadi dia tak makan lunch kat sekolah, bawa balik. And then petang tu pula bawa semua sekali COVID test. Lakiku, anak-anakku semua pergi farmasi yang sama sebab farmasi tu saja yang boleh buat immediately. Farmasi lain hampir. Ini farmasi bukan tahun kita orang, tahun kat sebelah tu. Hanya farmasi kat tahun tu yang boleh buat tau. Pelik kan? Jadi kami semua positif. Jadi tidak semuanya hip-hip hore, tak perlulah berasingan sebab dah semuanya positif. Jadi kita orang on medication lah. Satu keluarga. Ana Syifa tidak, alhamdulillah lah, anak-anakku tidak menunjukkan apa-apa symptoms yang teruk macam daku ni. So yang teruk adalah daku melepek, teruk sangat melepek. Alhamdulillah anak-anak daku kerah buat kerja lah kan. Ida dia handle adik dia, masakkan tu adik dia, Ana Syifa dengan Jik. Sometimes mak mentua bagi makanan, tapi diorang ni sebab dah biasa daku masak dan kita orang makan satu meja, semuanya macam tak ada mood lah bila maknya tak sihat. Jadi semuanya macam makan pun tak teratur. Kesian kat Ana Syifa. Nasib baik Ana Syifa ni ada Kak Ida dia yang handle dia untuk makan lah, something like that. Cuma malam dia tidur dengan daku lah kan. Dekat sini, kalau tidak mempunyai masalah yang teruk, kita self-quarantine kat rumah selama 10 hari. That's what we did. Tiada masalah kesihatan kan. Jadi cuma badan teruk lah, dia attack sendi-sendi. Daku start rasa better bila masuk hari yang ke-12 rasanya. Hari ke-12 dah mempunyai, dah tak sakit-sakit badan dah. Cuma dia ada side effect dia. Bila kita dah tak sihat, dia ada side effect dia. That apparently orang-orang yang pernah kena COVID ni mengalami benda yang hampir sama. Perlu diingatkan bahawa tidak semua orang mempunyai efek yang sama, ya, dia punya kesan yang sama. Setiap orang berbeza. Jadi kita tak boleh nak comparekan sangatlah. Orang lain punya efek. Maybe ada yang mild, ada yang teruk. So it depends pada individual itu sendiri. Tapi macam daku, bila dah terkena COVID ni kita jadi sensitif, kita jadi mood swing. This is what's happening to me at the moment. Daku mood swing gila-gila punya sebab and then you start questioning about your life. Macam I have nothing to look forward in life. Rasa macam a total loser. Rasa macam nak marah-marah, bila dah kena COVID ni. It's tak tahu berapa lama akan ada perasaan ni. Tak ada mood, macam nak marah je. And then sebab tak sihat sepenuhnya lagi kot. Dan kita cepat penat. Masih lagi cepat penat. Daku bahagian yang dada ni kan. Sebelum ni dah aku boleh bergerak dengan pantas ke sana kemari, turun naik rumah di beberapa tingkat dengan no problem at all. Tapi sekarang ni even nak naik tangga pun ianya memerlukan satu tenaga yang luar biasa dan dah aku cepat mengah dan dah aku rasa macam semput kat dada ni tau. Takut tau, punya perasaan macam ni, takutlah. Tiba-tiba nyawa Allah ambil kan sebab tak pernah rasa semput macam ni tau. Dia cepat sangat penat and then you have to take your breath macam pelan, macam baru lepas buat sports, This is unusual for me to be like this. Jadi ianya adalah disebabkan ini juga membuatkan mood swing. Kita rasa diri kita tidak dihargai, kita rasa life has no meaning. So nasib baiklah kita ada agama, kita ada Allah. Jadi itu adalah penguat untuk meneruskan kehidupan kita dan melawan perasaan hasutan syaitan yang suruh kita give up dengan hidup kita ni. Itu adalah perasaan realitinya, ya. Dan ramai yang pernah kena COVID tu perasaan dia macam ni. Dan ini adalah masanya yang walaupun daku ni mak orang, ya, dah tua kertu kan. Tapi bila dah kena benda macam ni is the moment that daku rasa rindu sangat kat family ku kat Malaysia. Dah aku rindukan ayahku, dah aku rindukan kakakku. Sebab dah aku tahu bila kalau dekat dengan diorang tak sihat macam ni, mesti diorang jaga. Ayah mesti datang tengok anak-anakku, tolong masakkan. Ayah pandai masak tau. Masak asam pedas ke, masak apa semua ayah terror masak. Jadi ini adalah masa itu yang membuatkan mood swing juga sebab
kita tiada siapa kat sini. Mentua memanglah dekat rumah sebelah tapi tak sama. Nak lagi dia orang putih, dia bukan orang Melayu yang dia tak sama dia punya culture dia dengan kita. Jadi ini antaralah mood yang effect yang buat aku ada rasa down, rasa sedih. Masih merasainya lagi, cuma teruskan mengucap istighfar. Lepas tu dah tu pula period kan, jadi setan senanglah cucuk kan. Mood swing tu tambah teruk lah dengan period, dengan kena COVID ni, all in one. Jadi ada, ini adalah side effect COVID ya. Kita punya emo ni teruk gila, dia punya down dia teruk lah. Dan semalam ada start keluar, pergi beli barang kejap sebab dah habis kuarantin dah kan. Tapi dah aku masih tak punya tenaga. Laki aku kata, nampak muka you muka tak sihat lagi lah. Memang tak boleh nak, I cannot, tak boleh berdiri dengan lama. Sekejap je penat. So, itu adalah efek COVID ni. Jadi, apa yang dah aku nak cakap pasal COVID ni, betapa bahayanya, terutamanya orang yang tidak mempunyai symptoms, tapi orang-orang ini yang membawa dan spreading the virus to everyone. I'm talking about the kids yang pergi sekolah. Budak-budak dia antibody dia kuat tau, yang tidak punya masalah kesihatan ni, yang tidak yang efeknya adalah mak bapak dan orang-orang yang fragile. Kita yang mak bapak yang dah tua-tua ni, yang berumur ni, yang lagi teruk kalau kena. Budak-budak dia relax je, dia tak ada apa-apa. Dia tak ada apa-apa sebab diorang antibody diorang kuat lagi. Diorang pergi sekolah bercampur between them, ke diorang dah positif ke negatif bercampur-campur, tak ada masalah bagi diorang, tak ada masalah sebab antibody mereka masih kuat dan mereka muda lagi, tenaga mereka masih kuat. Tapi orang-orang budak-budak macam ni lah yang balik rumah akan bagi kepada family dia, pada mak bapak dia, pada nenek tok nenek dia ke, macam ni lah. Itu adalah consequences dia yang orang yang tidak mempunyai symptoms. So bila dah terkena ni, jadi macam takut lah. Kita bila fikir next time akan kena lagi, sebab kita tak tahu siapa yang membawa ni kan. Tiba-tiba kita yang fragile ni lah yang kena. Tapi yang peliknya, yang kita tak sangka tu dah aku boleh kena lah. Tak sangka sebab yang paling aktif dalam rumah ni aku kan. Tapi aku pula yang paling teruk kena. So benda-benda ni yang macam merisaukan jugalah. Merisaukan. So harapnya tak kena lagi lah. Kalau kena lagi, antibody dah kuat sikit. Tapi oh my god, kalau kena, family aku ada kat sini tak apa. Family aku boleh take over, tolong jaga anak-anak aku, tolong masak, ada jiran-jiran. Kalau duduk kat Malaysia tak ada halnya. Ni sebab duduk kat sini kan, I don't have anybody. So dia punya mood swing tu lagi bertambah teruk lah. Sebab kita rasa kita alone fighting this virus. Alone, tak ada, walaupun kita dah tua, kita masih nak dimanjai tau, tapi kita tak ada orang yang nak boleh manjai kita. Yang lepas tu dah lah kita kena tak sihat ni kan, kita cepat emo lah, cepat sentap. Macam contohnya masa suspek ada COVID tu, laki aku kata you kena duduk at the end of the garden tu, duduk rumah homestay yang kat sana tu. Macam kita rasa macam kita dihalau daripada rumah. Mungkin dia berniat baik, tak nak campur anak-anak kena, tak nak takut diri dia terkena, niat dia baik. Tapi kita tengah sakit ni, orang cakap macam tu, kita it hurts, it really hurts, yang membuatkan aku macam-macam bergolak dalam fikiran ni. Memfikirkan mentang-mentang aku tak sihat, kau buat aku macam ni belum lagi aku sakit nak mampus ni, tak tahulah macam mana you treat me kan. So this kind of thing yang setan cucuk-cucuk kita punya minda yang sampai jadi macam tu. So itu adalah pengalaman kena COVID. Hari ni hari yang keberapa dah aku kena kira. Tak tahu hari ni berapa hari bulan pun aku tak tahu dah. So dah berapa hari dah kot, hari yang entah tak ingat dah, tapi aku dah habis dah kuarantin lah. Cuma nak gimana pun, tak ada dapat nak gimana pun. Sebab kat sini dah PKP balik. For your information, kat sini dah start PKP minggu ni balik. Cuti sekolah patutnya lagi minggu depan. Tapi minggu ni dia dah start in advance kan, percepatkan. Which bagus sebab nak masuk Ramadan.
bila nak masuk Ramadan ni, baguslah, senanglah kita orang nak tarawih kat rumah macam last year. Jadi itu Allah pemudahkan juga actually. Itulah dia cerita pengalaman tentang terkena COVID ni, dan haraplah sangat tak kena lagi. Dan you all stay safe. Seperti yang aku kata, sentiasa basuh tangan, pakai mask, sentiasa janganlah pergi rumah orang ke sibuk-sibuk nak melawat-melawat. This is not the time to visit people. This is not the time. Pergi tengok orang-orang Malaysia kemain dahsyat lagi, berjalan ke sana kemari berhibur, tengok wayang lah, main bowling lah, apa semua. Sini there is no life, tak ada life. Sebab tu bila cuaca bagus, orang semua melepak kat luar, in nature tau. Sebab mall ke, wayang ke, segala bentuk hiburan semuanya ditutup. Restoran pun tutup. You boleh take away saja. Dan restoran sini bukannya buka 24 hours kecuali fast food. Otherwise, no. Otherwise, restoran dia buka time lunch hour, time dinner. Tu saja. Kecuali fast food, as I said before, McDonald ke, yang lain-lain, KFC ke, itu buka 24 hours sampai during the day lah. So here is like no life, no hiburan, tapi kes berlambak-lambak juga. Itu yang aku pelik. Sebab apa? Aku rasa sebab puncanya adalah persekolahan juga, dan budak-budak muda yang bercampur-campur kat luar tu, berparti-parti tu, melepak-lepak tu, itu adalah punca juga spreading the virus between them. Diorang tak ada apa-apa. Tapi diorang bagi virus tu dekat mak bapak ke, dekat orang-orang yang fragile, tapi diorang tak fikir tu semua. Itu. So itu pun pelik juga. Pelik, sangat pelik. Perkara yang sangat pelik juga. So, di mana juga anda berada, stay safe, dan harap dijauhi daripada virus COVID ini. Sebab kalau kena tu, Allahu Akbar, harap aku tak kena lagi, ya Allah. Harap family ku tak kena, sebab teruk sangat. Jadi stay safe. Terima kasih kerana fikirkan pasal kami semua di sini. Terima kasih kerana mendoakan aku kembali sihat, dan Alhamdulillah sihat, cuma belum sepenuhnya. Tapi Alhamdulillah dah boleh bervlog, dah boleh tengok handphone. Atau sebelum ni nak tengok handphone lama-lama pun tak boleh nak buka mata sangat. Sekarang ni Alhamdulillah okey. Cuma itulah, harapnya mood aku kembali lah. Sebab sekarang ni tak ada mood swing. So, terima kasih kerana menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, share, komen dan like. Betul ke tak aku cakap ni? Dan terima kasih atas support anda kepada channel kami ini, dan minta maaf kalau ianya tidak menggembirakan anda. Dan aku cuba berkongsi benda-benda positif, benda-benda yang elok saja di channelku ini. Jadi terima kasih. Salam Ramadan, selamat puasa. Salam Ramadan, selamat berpuasa.